Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okey, untuk hari ini kita sambung dengan lengkung pertumbuhan. 1.3 lengkung pertumbuhan. Okey, untuk lengkung pertumbuhan ni kita ada jenis-jenis tumbuhan. Okey, jenis-jenis tumbuhan iaitu tumbuhan semusim, tumbuhan dua musim dan tumbuhan saka. Okey. Okey, tumbuhan semusim. Tumbuhan semusim ini biasanya dia hidup dalam satu musim. Satu musim tu bermaksud satu kitar hidup sahaja. So selepas satu kitar hidup dia mati. Kita tengok apa itu kitar hidup. Kitar hidup bermula dengan percambahan, berbunga dan diakhiri dengan penghasilan biji benih. Bila dia dah bercambah, dia dah berbunga, dah berbuah, ada biji benih, lepas tu dia akan mati. So ia hanya berlaku dalam tempoh setahun atau semusim. Mungkin ada pokok tu dia setahun dia punya usia kita hidup. Mungkin setahun beberapa bulan. Bergantung kepada jenis tumbuhan. Sesetengah tumbuhan yang tidak berbiji juga dianggap semusim walaupun tumbuhan ini tidak mengeluarkan bunga sebab dia akan mati dalam tempoh setahun atau semusim. Okey, ini contoh-contoh tumbuhan yang hidup dalam panggil golongan tumbuhan semusim iaitu padi, labu dan juga tembikai. Okey, kita akan tengok tumbuhan dui musim. Dui musim maksudnya dia dua kitar hidup. Okey, dua musim pertumbuhan untuk melengkapkan kitar hidup dia. Kitar hidup dia bermula pada tahun pertama iaitu tahun pertumbuhan daun, batang dan juga akar. Kita panggil struktur ini, tiga-tiga struktur ini adalah struktur tampang. Kemudian dia akan masuk dalam tempoh dormant. Okey, dia akan dormant tu maksudnya dia perlahankan dia punya kadar pertumbuhan. Kemudian dia akan masuk musim yang mana dia akan melakukan pembiakan iaitu dia berbunga dan juga menghasilkan buah dan biji benih. Okey, benda tu berlaku dalam musim bunga atau musim panas. Okey, setelah dia berbunga, dah buah, dah hasil biji benih, dia akan mati. Okey, kebanyakan tumbuhan dui musim berasal daripada kawasan iklim sederhana. Okey, yang kebanyakannya ada 4 musim. Tumbuhan dui musim juga adalah kebanyakan tumbuhan tanaman berbunga. Okey, yang kitar hidup dia lebih kurang 2 tahun. Kalau tumbuhan sayur-sayuran untuk tumbuhan jenis makanan, okey, seperti sayuran ataupun akar, dia ditanam sebagai tanaman semusim iaitu kurang daripada setahun. Okay, sebab kita dah ambil dia punya buah tu ataupun sayur tu, daun tu sebagai makanan kita. Okey, walaupun dia adalah tumbuhan dui musim, tapi selalunya petani tanam dalam masa kurang pada setahun je. Sebab kita guna daun, batang ataupun akar tu sebagai makanan. Tumbuhan dui musim yang tulen hanya berbunga sekali sahaja dalam kitar hidup dia. Okay, yang ni gambar ni saduri, lobak, pokok lili dengan pokok bunga balung ayam. Kita boleh tengok dalam buku teks contoh-contoh tumbuhan dui musim yang lain. Okey, yang paling mudah kita nak kenal adalah tumbuhan saka. Tumbuhan saka boleh dibahagikan kepada tumbuhan berkayu ataupun herba. Okey, tumbuhan saka ni dia hidup lebih daripada 2 tahun. Kalau yang pada kawasan negara iklim sederhana, okey, pertumbuhan dia berlaku pada musim bunga dan musim panas. Sebab ada banyak cahaya matahari. Tapi pada musim luruh dia akan luruhkan daun dan pada musim sejuk dia akan kekal dormant. Dan dia akan tumbuh kembali bila masuk musim bunga. Dan kitar itu
berterusan sehingga pokok itu dewasa. Kalau iklim tropika macam kita kat Malaysia, so dia kekal hidup sepanjang tahun tanpa meluruhkan daun. Contoh, pokok mangga. Okay, pokok mangga tu hidup beberapa tahun. So dia punya pertumbuhan sepanjang tahun. Sebab kawasan tropika. Okay. Kemudian kita masuk subtopik yang parameter pengukuran pertumbuhan. Parameter adalah apakah jenis ukuran yang kita guna untuk mengukur pertumbuhan pokok. Okay. Pertumbuhan adalah pertambahan saiz, isi padu ataupun jisim segar ataupun jisim kering. So kita akan tengok. Kalau pertambahan saiz dan isi padu, kita boleh tentukannya dengan mengukur perubahan ketinggian ataupun kepanjangan organisma. Kalau pokok kita ukurlah. Bulan pertama tinggi banyak mana, bulan kedua tinggi sampai mana. Okay. Kelebihan kita guna pengukuran macam ni ialah dia mudah dan cepat dilaksanakan dan kita tak perlu musnahkan pokok tu. Kelemahannya kita hanya mengukur satu aspek sahaja, aspek ketinggian iaitu pertumbuhan dia. Kita tak ambil kira pertambahan diameter ataupun jisim pokok. Kalau jisim kering pula, okey. Jisim kering yang mana kita cabut pokok tu, kita keringkan dan kita timbang. Itu kita panggil jisim kering. Kenapa kita keringkan? Kita keringkan selalunya dalam oven. Sebab kita nak singkirkan air. Okay. Bila kita singkirkan air, maksudnya kita hanya betul-betul dapat jisim tumbuhan tu saja. So kita timbang jisimnya sehingga dia tidak berubah. So inilah ukuran yang paling tepat untuk mengukur jisim tumbuhan. Kelemahan teknik ini ialah organisma tu mati. Ialah kita dah cabut pokok tu, kita keringkan sebelum ditimbang. So kadar pertumbuhan dia bagi organisma itu tak dapat dikaji. So kalau kita nak buat teknik macam ni, kita kena tanam dengan banyak lah. Bulan pertama kalau kita tanam jagung, bulan pertama kita cabut satu baris. Bulan kedua kita cabut satu baris. Macam tu. Okey, jisim segar. Jisim segar kita timbang bersama kandungan air dia. So dia boleh ditimbang pada bila-bila masa, organisma tidak perlu dimusnahkan. Cuma kelemahannya adalah kurang tepat sebab ada kandungan air. Okey. Lengkung pertumbuhan. So bila kita dah buat pengukuran, kita akan buat graf. So graf ni ikutlah kita guna parameter yang mana, sama ada panjang, tinggi, jisim segar ataupun jisim kering melawan masa. So secara umum lengkung pertumbuhan berbentuk sigmoid ataupun S, yang mana pertumbuhan perlahan pada permulaan dan pada kadar tengah ni akan menjadi cepat, perlahan ataupun akhirnya dia akan berhenti. Ini secara umum lengkung pertumbuhan organisma. Kalau untuk tumbuhan, okay, ini rujukan dalam buku teks, kita ada 3 mengikut jenis tumbuhan tadi. Kalau lengkung pertumbuhan semusim, okay, yang tumbuh dalam satu kitar hidup dia saja, dia berbentuk sigmoid. Okay, sigmoid ni bentuk S macam ni lah sigmoid. Okay, pada peringkat A, kawasan sini, berlaku penurunan jisim kering. Kenapa berlaku penurunan kat sini? Kerana biji benih itu, kita tahu dalam biji benih ada cotyledon. Cotyledon itu adalah simpanan makanan. So simpanan makanan tu digunakan oleh tumbuhan untuk bercambah. Dia bercambah dalam tanah kan, dia belum melakukan fotosintesis, dia tak ada daun lagi. So dia hanya guna karbohidrat yang terdapat dalam cotyledon untuk percambahan. Bila dah bercambah, bertumbuhnya pucuk dan juga akar,
Bila tumbuh pucuk ni, barulah daun itu dapat menjalankan fotosintesis. So, bila fotosintesis berlaku, glukosa dihasilkan, disimpan, digunakan oleh pokok untuk pertumbuhan. Masa itulah berlakunya pertumbuhan yang sangat cepat. Okay, sebab dia dah lakukan fotosintesis. Okay, pada satu peringkat C, pertumbuhan dia malah. Okay, kadar pertumbuhan kadang-kadang sifar. Kerana pada peringkat ini, tumbuhan matang. Okay. Pada peringkat D, okay, dia akan berlaku penuaan. Pokok tu dah jadi tua, kadar fotosintesis rendah, daun banyak gugur. Dan pada peringkat D ni, dia dah berbunga dan berbuah untuk sebarkan biji benih. Sebab lepas disebarkan biji benih, pokok tu akan mati. Okey, kalau lengkung pertumbuhan dui musim, dia ada dua lengkung sigmoid. Nampak ni, dua lengkung pertama, lengkung kedua. So ini adalah untuk tahun pertama, ini tahun kedua. Pada tahun pertama, tumbuhan tu menghasilkan daun dan melakukan fotosintesis. Tapi makanan tu disimpan dalam umbisi. Umbisi adalah struktur yang menyimpan makanan seperti ubi. Macam ubi kentang tu umbisi. Halia. Itu pokok-pokok dui musim kan. So pada tahun kedua, barulah makanan simpanan itu digunakan untuk menghasilkan bunga dan juga biji benih. Okey. Ketiga yang akhir sekali, lengkung pertumbuhan tumbuhan saka. Okey, kalau yang lain tadi dia ikut minggu ataupun dalam satu tempoh masa kan. Kalau saka kita guna bawah ni tahun. Sebab dia hidup sepanjang tahun dan pertumbuhan dia adalah jujukan sigmoid yang kecil. Jujukan tu maksudnya turutan sigmoid. Yang banyak-banyak ni yang kecil. Berlaku sebab pertumbuhannya berlaku setiap tahun. So sepanjang hayat pokok tersebut. Lagi tak tebang, lagi itulah pokok tu dapat hidup. Lagi tak kena serang penyakit. So pokok saka ni boleh tengok pokok sekeliling rumah kamu. Pokok rambutan, pokok mangga, pokok durian. Okay. Kadar pertumbuhannya tinggi pada pada musim bunga dan musim panas sebab keamatan cahaya yang tinggi untuk fotosintesis. Pertumbuhan dia menurun sedikit pada musim sejuk. Kalau dekat tropika macam kita Malaysia ni, pertumbuhan tinggi pada keadaan cuaca yang panas. Pada cuaca yang hujan, mendung tu, pertumbuhan dia mungkin perlahan sedikit. Iaitu 3 jenis lengkung pertumbuhan untuk tumbuhan. So, kita masuk soalan praktis formatif 1.3. Okay. So, teacher nak jawab dalam buku latihan masing-masing untuk soalan ini. Okay, kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.